Abang ni kenapa? Tak reti nak tanya ke Maira okey ke tak? Maira ada tanya abang. Abang penat ke? Abang dah makan ke? Emilia, tunggu sekejap. Emilia, please. Emilia, sekejap. Emilia, please. Apa lagi? You tak habis-habis lagi ke angin dengan I? Tapi sampai bila kita nak krisis macam ni? Duduk serumah, tak bercakap antara satu sama lain padahal suami isteri. Hey, you yang start dulu and now you nak tanya I kenapa? Okey. I admit I yang buat hal, I yang silap, I minta maaf. Okey, pergilah minta maaf kat Megat. You tu jealous tentang tu pasal tahu tak? Cuba you fikir kalau I stop business I, you tak merasalah semua ni. Itu dia tadi antara sedutan drama daripada Irony Kasih yang mungkin situasi yang telah pun dikongsikan tadi pernah berlaku dalam kalangan anda penonton yang sedang menonton ketika ini. Namun ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton. Tanda-tanda rumah tangga dalam bahaya. Apakah sebenarnya tanda-tanda ni? Adakah kurang komunikasi, rasa cemburu yang tinggi? Dan ini yang akan kami kongsikan bersama dengan panelis kita di studio hari ini. Bersama kita di studio ialah Encik Fazli Yusof iaitu branding motivasi. Apa khabar Encik Fazli? Alhamdulillah, sihat. Dan juga Sharifah Syahura. Apa khabar? Sihat. Okey, dan mengenai topik kita pada hari ini, kita nak tahu juga apa tanda-tanda rumah tangga dalam bahaya. Tapi sebelum tu nak tanya dulu dah dekat Encik Fazli sebenarnya. Ada yang cakap bila dah kahwin lama, baru nampak tanda-tanda tu. Tapi mungkin ada fasa-fasa lain sebenarnya ataupun tanda-tanda sebenarnya boleh menggambarkan hubungan ni ada masalah sebenarnya. Terima kasih. Ini tajuk yang berbahaya ni. Itu yang Cik Fazli cakap pada awal tu. Sebab antara tanda ataupun sebab dia boleh jadi mengelirukan. Mungkin kerana sebab itulah tanda. Dan tanda itu boleh jadi sebabnya. Contoh, orang suami mula dingin dengan isteri contohnya. Itu mungkin tandanya. Tetapi itulah mungkin sebabnya. Kepada bahayanya hubungan tersebut. Banyak yang tersirat daripada yang tersurat tu. Begitu juga dengan contohnya tadilah contoh tadi kan. Cakap kasar, yang tu diam, yang tu cakap kasar kan. Jadi itu adakah tanda-tanda hubungan dalam bahaya? Ia boleh jadi tanda, ia boleh jadi sebab kepada hubungan yang berbahaya kan. Jadi dua-dua boleh jadi kan. Sepatutnya bagi saya tanda itulah yang tanda bila munculnya kelakuan-kelakuan ataupun tingkah laku yang tidak selesa dalam perhubungan, maka kita boleh kata ia sebagai tingkah laku yang perlu diperbaiki, tingkah laku yang perlu diuruskan. Kalau kita kata ini tanda hubungan kita makin bahaya, kita sedang menjangka tau. Dipanggil, kita takut nanti jadi dipanggil expectancy kan, ataupun ada orang kata self-fulfilling prophecy. Iaitu benda itu berlaku kerana kita menjangkakan begitu. Macam subconscious mind macam tu. Dia macam ada subconscious mind. Contohnya, orang kata hari ini kalau biawak melintas kan, datang Media Prima, biawak melintas hari suwe kan. Jadi kita hari ini hari suwe. Bila kita menjangka begitu, kita akan nampak banyak suwenya. Kerana kita menjangka sebegitu. Kita bimbang jikalau ada sedikit-sedikit secara kadang-kadang berlaku tingkah laku yang kurang enak, tidak selesa, kita anggaplah bahawa itu adalah perkara yang perlu diuruskan. Jangan cepat membuat kesimpulan pasangan saya dah tak suka saya, ini tanda-tandanya. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri kan. Nyanyi sikit je Fazli. Ya saya. Pandai nyanyi. Okey. Kalau itu penjelasan daripada Cik Fazli itu, saya suka melihat ini dari segi sudut konteks yang lebih positif. Ini juga mungkin boleh diambil oleh Syahura sendiri yang telah pun lama mendirikan rumah tangga. Pastinya kehidupan ni ada pasang surutnya. Seperti yang Cik Fazli katakan tadi, tak bolehlah kita nak katakan kalau kita kurang berkomunikasi, hari ini kita bad mood, suami kita tak tegur kita, ini tanda rumah tangga kita ada masalah. Tapi apa yang selalu Syahura lakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga itu supaya bukan kata tak bahagia tapi untuk membahagiakan rumah tangga? Kalau macam tadi tu, tanda-tanda tu kalau kita tak tahu. Kalau kita dah beberapa kali lalui, kita dah tahu dah tu tanda-tanda dia. Kan? Contohnya, tapi kalau kita nampak macam bila kita dah melalui fasa ni, saya dah banyak benda yang saya dah belajar. Maknanya kalau ingin mengeratkan
Suami maknanya fokus. Kalau dia bercakap, kita kena fokus dekat dia. Topik kadang-kadang yang ke laut kita tak faham pun kita kena pandai. Rajin membaca. Apa makanan dia suka, especially perut dia kena jaga. Itu antara benda-benda yang kita cuba nak perbaiki hubungan kalau kita lihat tanda-tanda tu dah ada. Tanda-tanda yang ada antaranya yang kita dah biasa adalah rimas. Dia dah rimas dengan kita. Okay, rimas tu macam mana kalau boleh dikongsikan? Kita cakap benda sikit pun rimas. Kamu suami. Cakap ada benda macam selalunya okey, tapi kalau kita tanya benda something kan, kalau cakap, you telefon siapa tu? Start marah. Marah dia pula level yang dah lain. Kan? Patutnya tak ada siapalah kawan. You ni dah syak lah awak sangka. Itu dah, kita dah kena find out dah. Dah boleh jadi spy? Kena. Mata-mata. Pandai dah, banyak application dah yang boleh kita find out dah sekarang ni. Tersenyum Cik Fazli. Kalau orang kata dalam perhubungan tu kepercayaan yang paling penting untuk bahagia. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan juga. Ya, betul. Saya nak petik kajian oleh seorang pengkaji, Elizabeth Page nama dia. Kajian ini dia buat tahun 2017. Diterbitkan dalam sebuah jurnal SPPS. Dia buat kajian terhadap 477 partisipan lah. Ditanya partisipan ini yang dalam keadaan nak break up, yang dah nak berpisah dengan pasangan mereka. Dan daripada 477 ini, kebanyakan mereka boleh mengenal pasti sama ada nak berpisah ataupun nak teruskan perhubungan, dan mereka mengenal pasti faktor-faktor. Dan faktor-faktor untuk berpisah memutuskan perhubungan adalah yang disebut seperti tadi, antaranya hilang. Yang pertama sekali adalah hilang kepercayaan, hilang trust tersebut. Apabila ini kepercayaan mula hilang, goyah, ini antara faktor utama orang membuat keputusan untuk memutuskan perhubungan. Sebab itu dalam perhubungan kena jaga, masing-masing suami kena jaga, sebab percaya ni kita tak boleh tagih pasangan kita percayakan kita. Kita perlu bertanggungjawab untuk menjadi orang yang layak untuk dipercayai. Jadi kita tak boleh tagih kepercayaan orang, tetapi kita perlu menjadi orang yang boleh dipercayai. Barulah orang itu boleh mempercayai kita. Dan antara faktor-faktor lain menyebabkan orang memutuskan perhubungan ialah kerana terlalu banyak konflik. Bergaduh itu, bergaduh ini kan. Balik rumah dah tengking dah kan. Tadi nak keluar rumah pun kan. So benda-benda kecil ini patutnya kita kena uruskan. Kadang-kadang Cik Fazli, maafkan saya kalau saya nak mencelah. Tapi kalau kita cakap dalam hubungan rumah tangga ni kan, kadang-kadang selain sebelum jadinya konflik dan kepercayaan ni, komunikasi itu juga penting. Ada orang dia sebilik dengan pasangannya tapi tak sebantal. Ada orang serumah tapi ibarat teman serumah, bukan ibarat pasangan suami isteri. Adakah ini juga antara faktor yang menyebabkan benda yang kecil itu akhirnya boleh menjadi bom jangka yang akan meletup bila-bila masa? Ya, betul. Kadang orang membiarkan ia berlaku. Rumah macam hotel, macam Oyo Hotel. Apa berlaku ialah kita perlu uruskan dengan baik, dan komunikasi adalah antara kuncinya. Saya nak kongsikan satu tip yang saya ringkaskan sebagai akronim pulih. Pertama, P kena peka. Suami isteri kena peka sebarang signal yang tidak selesa. Dalam bab ni biasanya suamilah problem. Kita kurang peka. Kita peka lelaki kita buat tak tahu ataupun kita memang kayu. Memang tak perasan je. Ada signal dah ada. Buat tak tahu. Buat memang tak tahu kan. Kita memang dicipta agak begitu kan. So kita kena latih lah beberapa signal. Kalau tanya ini apa khabar ini, okey ke? Okey. Itu kena fikir jangan begitu ya. Isteri tanya macam, how's your day? Okey. Nak makan apa? Ikutlah. Macam tu kan? Dia dah kurang dia punya warna-warni begitu kan. You adalah usaha, kena berusaha. Suami kena berusaha, isteri kena berusaha. Dan usaha ini macam-macam ya. Dari segi komunikasinya, dari segi tingkah lakunya, dari segi ekspresi wajahnya, dari segi surprise-nya maybe kan. Kena usahakan. Yang ketiga L adalah lunak. Bahasa kena lunak. Ini kena lunak ni maksudnya kita tak boleh paksa orang. Kita tak boleh paksa orang sayang kita. Kita kena bertutur dengan kasih sayang sampai gua tak suruh lu yang nak. So itu lunak namanya ya. So itu bahasa lunak ya. Dan yang seterusnya ialah orang putih panggil investment. Sebenarnya dalam marriage model dekat US, mereka ada satu model dipanggil
investment model. Dalam perhubungan kena ada invest. Mungkin saya boleh huraikan ada 3 aspek ini, iaitu dalam perhubungan kita kena invest. Okey. Maksudnya ada beberapa elemen untuk kita invest, tapi kita kena commit dengan perhubungan tersebut. Kita jangan harap meminta daripada perhubungan, tapi kita kena memberi dalam perhubungan. It takes two to tango. Yes, betul. Okey. Dan last. Okey. Harmoni maksudnya fikiran positif. Fikiran kena harmoni, jiwa kena harmoni, wajah kena harmoni. Kalau lelaki itu macam tadi nak minta maaf kan. Kena kan suami dia tadi minta maaf kan. Sebab bila sebut maaf ni ada satu kata-kata, dia kata kalau anda anda lakukan kesilapan dan anda minta maaf, itu namanya berjiwa besar. Kalau anda tak buat salah dan anda minta maaf, itu namanya diplomatik. Kalau anda tak buat salah, orang tu buat salah, anda minta maaf juga, itu namanya suami. Ya. Ini untuk Fazli. Ayat. Okey. Kita nak tanya banyak lagi pengalaman Syahura selepas ini. Tapi sebelum tu apa? Kita nak tanya juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, tanda rumah tangga dalam bahaya. Saksikan. Tanda-tanda yang menunjukkan rumah tangga dalam bahaya ialah tak bertegur sapa antara satu sama lain. Bila as husband and wife, kita mesti akan share masalah bersama, sama ada sebelum tidur ke, masa makan ke, mesti ada masa bersama untuk kita luahkan perasaan. Komunikasi antara hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan untuk pasangan suami isteri. Sebab bila kita selalu berkomunikasi dengan kita punya pasangan kita, pastinya kita akan lebih faham dan kita akan terus faham pasangan masing-masing. Okay. Jika kurangnya komunikasi antara sesama, masing-masing buat kerja sendiri, masing-masing buat hal sendiri, itu salah satu faktor utama akan terjadinya perbelahan antara suami dan isteri sebab tiada persefahaman. Suami tidak menceritakan masalah kepada isteri dan isteri tidak menceritakan masalahnya kepada suami, dan mereka lebih mempercayai orang luar berbanding pasangan sendiri. Dan ini akan menjadi masalah besar dalam rumah tangga. Tak dapat gaduh, satu menjauhkan diri masing-masing kan. Kurangnya masa yang berkualiti antara satu sama lain. Nak createkan satu kemesraan tu balik macam dulu tu dah kurang. Dia punya faktor first of all masa lah. Mungkin si suami atau si isteri busy, sibuk sangat dengan kerjaya masing-masing. Lagi satu, bila bergaduh ke apa ke, seorang tu sekelarikan diri buat hal masing-masing. Diorang tak banyak luangkan masa bersama. Diorang asyik main phone, layan phone saja. Tak tanya khabar dan tak ambil berat pasal pasangan. Kalau kita tengok kan, kebanyakan jawapannya apabila pasangan buat hal diri masing-masing, tak tanya khabar masing-masing, tak bercerita sama-sama. Mungkin Syahura boleh kongsikan sepanjang perkahwinan, ada ke melalui fasa-fasa sebegitu? Alah, 11 tahun berkahwin memang pelbagai fasa dah lalui. Tapi apa pun, kalau kita dapat tengok 11 tahun tu maknanya kita bertahan, maknanya kita cuba mencari lagi lah. Mana kita masih dapat kesefahaman itu. Walaupun badai macam mana berdatang, kita dua orang masih dapat sebab masing-masing kahwin dalam umur 30 lebih. Jadi kita dapat memahami. Kita cuba. Itulah yang dikatakan kematangan. Dan apa-apa pun cabaran yang kita lalui, mungkin benda tu yang buatkan kita lebih faham antara satu sama lain. Kan? Tapi macam Syahura sendiri, ada tak Syahura merasakan bahawa sebenarnya dalam apa-apa saja situasi yang berlaku ni, bukan satu pihak saja yang kena mainkan peranan. Dia kena ambil peluang komunikasi antara dua pihak. Kalau macam Cik Fazli kata tadi lah, kalau orang buat salah, dia minta maaf, itu namanya jiwa besar. Tapi kalau kita tak buat salah, kita minta maaf, diplomatik. Tapi kalau kita tak buat salah, orang tu tak buat salah, kita minta maaf, itu suami. Tapi kalau Syahura pula macam mana? Dalam keadaan tu macam mana? Tapi saya rasa betul. Kalau saling memaafkan adalah punca, maknanya hati kita automatically jadi apa? Harmoni. Tenang. Jadi tenang. Macam kita minta maaf, kita biarkan dulu keadaan tu dan kita minta maaf walaupun kita betul. Kan automatically pasangan kita akan down. Oh okey, jangan buat lagi Sejuk sebab saya macam tu. Sebab saya dah konsep Abang Muklis ni dah mengajar. Setiap kali kalau saya buat salah, dia akan tanya
Tak nak minta maaf ke? Okey, saya minta maaf. Cium tangan, dah ada konsep cium tangan. Okey, jangan buat lagi, jangan buat macam ni. Awak pun kena minta maafkan saya. Jadi automatik kita akan gelak-gelak. Suara lunak? Suara lunak dah, penat dah nak buat. Cik Fazli kata suara kena lunak tadi kan. Suara lunak Cik Fazli. Nak makan apa? Pun susah juga kadang-kadang sebab suara tu dia dengar hari-hari. Dia rasa macam sama je. Okey. Alright, kadang-kadang kita cakap dalam konteks perhubungan ni kan Cik Fazli. Kadang-kadang mungkin juga kita dah lama mendirikan rumah tangga, ada dalam kalangan pasangan yang merasakan terlalu selesa. Tak sedar yang sebenarnya walaupun komunikasi itu baik, masih makan semeja, tidur sebantal, namun hakikatnya mungkin ada kekosongan dalam jiwa pasangan yang itu ada kalanya menyebabkan sama ada isteri ataupun suami terpaksa mencari ataupun menempiaskan kesunyian itu bersama orang lain. Kita luahkan masalah dengan kawan-kawan ke, pergi memancing ke. Apakah faktor ataupun punca yang boleh terjadinya sebegini, Cik Fazli? Ya, kadang-kadang kita hilang makna dalam perkahwinan. Ya, sebab itu saya percaya tadi saya sebut investment model. Dia ada 3 benda. Ini kajian di Barat tentang perhubungan yang baik. Dia buat memodel, dia kata ada 3 investment. Ada 3 perkara yang wujud dalam investment model. Yang pertama adalah berapa banyak pengalaman positif berbanding pengalaman negatif dalam perhubungan tersebut. Semakin banyak pengalaman positif, maka perhubungan itu akan jadi lebih baik. Okay. Masalahnya pengalaman positif ni kalau tak dirancang dia tak jadi. Dia jadi pasif kan. Banyak pengalaman positifnya dekat WhatsApp group lah, dia gelak seorang-seorang kan. Dia cari tempat lain lah. Kat situ kan. Sedangkan perhubungan kita kena rancang pengalaman positif tersebut. Kadang-kadang biasa je, simple je. Ambil travel sama-sama kan, berdua kan. Ataupun masak sama-sama kan, sambil ketawa-ketawa, baling-baling cream cheese ke kan. Okey, itu banyak perkara movie tu. Itulah positif lah tu. Dan kalau kita tengok juga ramai yang rasa sekarang inilah dengan zaman teknologi banyak sangat luangkan masa dekat telefon dan kurang ambil tahu ataupun perhatian kepada pasangan. Macam mana tu? Ya, itu bagi saya dia bila kita tak, sebab kita kena invest ya, kita kena invest dengan perhubungan, maksudnya invest masa ya. Kita ada 3 se ya. Pertama masa, jasa, rasa. Sampai yang ujung Ujung-ujung ya. Maksudnya kena berkongsi rasa, berkongsi masa sama-sama dan berkongsi jasa. Masing-masing buat kerja sama-sama kan. Sebab banyak ini kan sekarang tak boleh nak travel pergi waterpark sebagainya kan. Belilah benih-benih, pokok-pokok, polybag semua kan, tanamlah ke depan tu. Bayam Brazil ke? Bayam Brazil. Orang Palang itu paling malas tu kan. So nak susah bayam Argentina susah sikit. Tak ada saya gurau. Ideanya adalah kita kena rancang supaya kita dapat berkongsi masa, berkongsi rasa, berkongsi jasa sama-sama. Sama juga memasak, basuh kereta apa sahaja kan. Bila kita berkongsi semua ini, kita dapat membina banyak pengalaman yang positif dan ini salah satu bentuk investment. Investment jangka masa panjang yang mana orang kata benihnya akan kita tuai apabila sampai satu masa nanti. Saya suka apa yang Cik Fazli katakan tentang tadi, masa, jasa dan berkongsi rasa. Saya kira berkongsi rasa ni bukan saja antara pasangan tapi seluruh ahli keluarga. Bagi Syahura sendiri, bagaimana Syahura berkongsi rasa dengan mencipta momen-momen indah bersama dengan pasangan lah. Kadang-kadang kita ni, lagi-lagi bagi Syahura kan dah mendirikan rumah tangga, anak pun dah besar-besar kan. Dah segan kadang-kadang nak tunjukkan kemesraan depan anak-anak. Jadi bagaimana Syahura mencipta momen kebahagiaan tu? Masak bersama ke? Tanam bayam Argentina sama-sama ke? Macam mana? Okay, betul. Saya rasa dalam rumah tangga ni selain pada kita kena bekerja luar, kita dalam rumah tangga pun perlu bekerja. Bekerjasama. Betul. Sepanjang PKP ni memang banyak benda perkara yang saya dengan suami buat. Contohnya kami memasak bersama, suami tak pernah masak, dia nak masak bersama. Kami mengecat rumah. Benda-benda yang bersama. Kadang-kadang berbanding dengan dulu, kita banyak bergaduh bila masing-masing kerja, kerja luar balik. Tapi bila dalam rumah ni, kita pula macam sebenarnya macam lama tak bergaduh. Rasa romantik tak? Rasa macam banyak benda. Dia bercerita dengan saya. Kalau kita tengah main telefon pun sebenarnya, kalau kita main telefon, walaupun sebenarnya kita fokus kat WhatsApp tu, tapi kalau suami tiba-tiba masuk, benda ni, contoh dia nak bershare pasal filem yang dia tengok. Kita jangan
awak boleh tak? Saya tak faham macam itu. Jangan. Kita cuba fokus dan cakap, kenapa dia mati? Kalau dia kata, dia orang matilah cerita ni. Kenapa dia mati? Kita cuba. Great conversation. Great conversation. Tinggalkan telefon. Bukanlah tinggal. Sambil tu pandang. Pandang lepas tu sambung balik. WhatsApp dengan Mara Teguh Sabri ke situ? Selalu. Memang tahu itu. Kita ada grup kan. Itulah kerja. Tapi saya tetap akan fokus. Suami apa kita buat balik. Gitu juga suami saya. Kalau saya tengah bercakap, dia akan fokus. Saya rasa itu lebih apa? Maknanya, maksud saya boleh kita maknanya dia rasa dihargai. Dia tak adalah rasa kita fokus kat kawan kita saja. Itu yang berkait dengan apa yang Encik Fazli katakan tentang 3 S tu, jasa, berbagi rasa dan juga masa. Walaupun kita cuba buat benda lain, tapi bila suami ataupun pasangan kita datang, kita fokus kepada individu yang lebih penting lah kiranya kan. Dan saya rasa sesiapa pun memang nakkan perhatian juga, tak kisahlah isteri ataupun suami. Dan saya rasa lelaki ni kadang-kadang dia tak tunjuk pun dia nakkan perhatian. Kalau Encik Fazli macam mana? Apa tanda-tanda lelaki tu nakkan perhatian dan kalau tak buat tu itulah tanda rumah tangga dia dalam bahaya. Lelaki nak perhatian rasanya dia menghampiri dan berbual, cuba untuk berbual dan sebagainya lah kan. Sama je. Saya rasa lelaki perempuan lebih kurang sama je. Semua orang sukakan perhatian Cik Fazli kan. Tapi bagaimana? Apakah mungkin tips yang boleh dikongsikan oleh Cik Fazli sendiri di penghujung perbincangan kita ini? Apakah yang boleh diamalkan oleh penonton-penonton kita? Kadang-kadang kita rasa mungkin dalam hubungan kita tu dah semakin jauh. Kita nak rapatkan semua tali ni. Dalam masa yang sama nak tarik tali dalam tepung tu jangan sampailah berderai kan? Macam mana tu? Kita ada yang casual. Yang casual ialah bertanya khabar, apa yang menarik hari ini kan. Dan bila casual, elakkan highlight benda yang complaining, yang negatif. Ya? Walaupun dia, contohnya dia duduk dapur, dia masak, ada sepa-sepa sikit, jangan duk highlight yang masak. Sepa kenapa bla-bla. Puji yang highlightkan benda yang indah-indah. Macam tadi tu. Terima kasih masak. Bagusnya ini dah lama ni kan. Dah lama tak tengok sausage hangit dan sebagainya. Walaupun rasa macam mana kan rasa dia. Walaupun rasa baik kan. Cuba lagi mungkin you kurang kicap. Jangan cakap tak sedap lah. Berkicap nanti kan. So jadi kita highlightkan benda yang baik-baik. Yang tu kita sabar dulu. Sebab benda itu bukan pattern hari-hari, itu sekali-sekala berlaku kan. Melainkan benda itu hadap hari-hari, benda sama. Dan kalau dia berusaha, pasangan kita kelihatan berusaha untuk melakukan lebih appreciate dan iktiraf benda tersebut. Itu pertama, yang casual. Yang kedua adalah kita perlu buat sesuatu yang special, yang istimewa. Ini kena rancang event ataupun aktiviti macam tadi, bercucuk tanam. Ini special project yang perlu diinisiatifkan kan. Ataupun ia boleh jadi impulsif. Contohnya petani free kita tahu dan PKP dah tak ada dan kita jom masuk kereta semua travel pergi mana tak tahu kan. Begitulah kehidupan kita cewa kan. Wow. So, contoh dalam maksudnya. Dan yang seterusnya jikalau keadaan agak tidak baik, kita berbincang. Bawa bincang. Dan biasanya sekali lagi lelaki agak lemah dalam bab berbincang mengenai perasaan dan perhubungan. So saya nasihatkan pada lelaki berusaha lebihlah untuk ini, kerana memang lelaki ini ada kajian banyak saya pernah share dalam Wanita Hari Ini sebelum ini, apabila perhubungan berbincang tentang perasaan dan konflik, lelaki akan mempunyai kecenderungan untuk mengelak dan buat lawak benda lain tak apa-apa. Okey. Itu dia saya kira rumusan yang cukup lengkap daripada Cik Fazli sendiri berkaitan topik kita ini. Masa kita dah tamat tapi sedikit mungkin pada Syahura apa yang nak disampaikan dan dikongsikan kepada penonton. Okey, kepada mereka yang baru berkahwin lah, yang dah lama kahwin tak boleh lah kan saya nasihat. Tapi supaya komunikasi itu penting ya. Kalau rasa macam tak puas hati dan tanda-tanda tu nampak, cepat-cepatlah. Cepat-cepat cari punca supaya benda yang tidak patut berlaku, ya, contohnya perceraian tidak berlaku. Cari punca dan cuba memperbaiki diri. InsyaAllah. Apa-apa pun kena usaha dalam masa yang sama, refleksi diri juga kan. Dan perkara-perkara yang kalau kita nak tegur-menegur, selagitnya positif, insyaAllah semuanya baik. Terima kasih kepada Syahura dan juga Encik Fazli, dan kepada anda penonton, teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.